wabarakatuh. Kepada semua pendengar Radio Hakim, Jum'ah Mubarakah diucapkan, wabil khusus kepada dua orang sahabat saya, DJ Sufian dan juga Hazwan. Alhamdulillah, pagi ini kita akan berbicara tentang satu tajuk yang dari segi tajuknya ianya perlukan kepada satu huraian. Tajuk yang kebiasaan mungkin tidak asing bagi kita, tapi falsafah di sebalik daripada tajuk ini menggambarkan betapa kita ini sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dan tidak pernah boleh untuk berpisah daripada mengharap keredaan Allah, daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita melihat tajuk ni mengetuk pintu langit, kalau dari segi zahirnya bukan tajuk ini bukanlah bermaksud kita ini secara fizikal mengetuk pintu langit dengan gunakan kita punya tangan. Tajuk ini menggambarkan kepada kita bahawa seseorang yang ingin melakukan sesuatu perbuatan mestilah sesuai dengan apa yang kapasiti yang ada pada dia. Sebagai contoh, satu orang yang nak mengetuk pintu istana raja, pastinya bukan semua orang yang mampu untuk sampai di hadapan pintu istana raja tersebut, apatah lagi untuk mengetuk pintu istana raja tersebut. Maka sudah pasti di sana ada orang-orang yang tertentu, orang-orang yang hanya layak saja boleh berdiri di hadapan pintu istana raja. Satu orang yang ingin sampai ke suatu tempat pun, tidak semua orang yang mampu untuk sampai di semua tempat yang orang lain sampai. Masing-masing ada kapasiti, masing-masing ada kelayakan-kelayakan yang tersendiri untuk melakukan sesuatu kerja yang tertentu. Demikianlah kalau kita bincangkan mengetuk pintu langit ini, maksudnya di sini adalah untuk membuka pintu-pintu langit yang merupakan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan tempat tersebut sebagai tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang menjadi asbab turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah di langit. Maka mengetuk pintu langit ini maksudnya di sini ialah bagaimana kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini dipandang oleh penduduk langit. Apa yang didoa oleh kita, apa yang diharapkan oleh kita, apa yang diminta oleh kita, ianya sampai ke pintu langit di sisi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan dengan mengetuk pintu langit. Maka sudah pasti untuk diri kita sampai ke pintu langit, kita tidak boleh buat Isra Mi'raj. Kita tidak boleh naik naik kapal angkasa ke atau apa nak pergi sampai ke pintu langit. Cuba kita lihat apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul ummah. Salat adalah mi'raj bagi umatku. Maksudnya apa yang berlaku kepada baginda Rasulullah ketika mi'raj, ketika Isra Mi'raj, yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membawa nabi kita daripada bumi naik ke atas langit, melihat kebesaran Allah, melihat betapa agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kudratnya Allah Subhanahu wa taala, yang apa yang Allah taala letakkan dan Allah taala ciptakan di atas langit jauh lebih tidak terkata hebatnya daripada sekian banyak perkara-perkara yang begitu dikagumkan oleh manusia di atas muka bumi. Cuba kita lihat betapa manusia ini mengagumkan dengan apa yang ada di atas muka bumi ini, daripada tempat-tempat yang cantiknya, daripada bangunan-bangunannya, daripada teknologinya, daripada apapun lah
yang ada di atas muka bumi, yang sentiasa dibanggakan, yang sentiasa direbut oleh manusia. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala bawa baginda Nabi naik ke atas langit untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kerana ketika itu Nabi berada di dalam keadaan yang terputus daripada semua bantuan-bantuan yang Nabi kita boleh mengharapkan untuk menegakkan kalimah Allah. Seolah-olah di atas muka bumi ini tidak ada lagi orang yang akan mampu untuk membantu Nabi. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala membawa baginda Rasulullah naik ke atas langit. Soalnya kenapa bawa naik ke atas langit? Bukan ke tempat-tempat yang lain, kerana untuk memperlihatkan kepada Nabi, untuk mengubati jiwa Nabi SAW yang waktu itu terluka dengan apa-apa yang berlaku kepada Nabi, daripada tidak ada orang yang menerima dakwah Nabi, daripada segala susah payah yang dikenakan terhadap Nabi, seolah-olah di atas muka bumi ini tidak ada lagi orang yang mampu untuk membantu Nabi untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi kita naik ke atas langit untuk melihat, ya Rasulullah, seolah-olah Allah ingin sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau lihatlah sendiri bagaimana hebatnya aku ciptakan langit, bagaimana hebatnya kekuasaan aku di dalam menjadikan langit dan penduduknya dan isi-isi yang ada di dalam langit. Maka dengan kehebatan-kehebatan seperti ini, tidaklah menjadi sedikit pun penghalang kepadaku untuk membantu, untuk menurunkan bantuan kepada engkau. Jadi maksudnya di sini, Nabi kita dibawa naik ke atas langit untuk melihat kehebatan apa yang Allah Ta'ala ciptakan di atas langit. Jadi sebenarnya, alamus sama, alam langit ini jauh lebih hebat daripada alam bumi. Sebab tu Nabi kita sebutkan, as-salatu mi'rajul ummah. Sembahyang yang dilakukan oleh umat aku ini seumpama mi'rajnya aku. Jadi apa maksud mi'rajnya aku? Maksudnya apa yang Nabi kita dapat ketika Isra Mi'raj, daripada melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, daripada dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, daripada berhubung dengan para malaikat, bahkan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, itu punlah juga yang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui solat yang kita kerjakan. Jadi pada mukaddimah pembuka bicara hari ini yang ingin saya mulakan adalah nak menunjukkan ataupun nak memberikan pembukaan bahawa membuka pintu langit ini maksudnya adalah dengan kita melakukan amalan-amalan, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan, sehingga apa yang kita minta ianya boleh sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baginda Nabi kita ajarkan kepada kita bagaimana amalan-amalan kita mudah untuk diterima oleh Allah, amalan kita diangkat oleh Allah, diangkat oleh para malaikat untuk sampai ke langit. Amalan-amalan kita ada juga sebahagiannya yang tak diangkat ke langit. Maksud diangkat ke langit adalah untuk amalan-amalan itu dikumpulkan menjadi saksi kepada kita nanti di hari akhirat. Jadi bagi nisbah penduduk bumi macam kita, tempat yang mulia kepada kita adalah yang lebih atas daripada kita, iaitu langit Allah Subhanahu wa taala. Maksud di sini mengetuk pintu langit adalah bagaimana kita sebagai hamba kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang tertentu yang akan kita bincangkan, dengan perkara-perkara yang diperlukan kepada kita, yang dengan apa yang kita lakukan itu, diri kita ni seolah-olah boleh berdiri di hadapan pintu langit sehingga semua yang kita harapkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud daripada mengetuk pintu langit. Bukanlah maksudnya dengan mengetuk menggunakan kita punya jari, tetapi mengetuk pintu langit dengan mungkin menggunakan lidahnya kita, dengan mungkin menggunakan fizikalnya kita yang kita berbuat amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk mukadimah. Sebentar tadi menggambarkan kalau memang kita sebut kalau di langit pun satu tempat yang tinggi, tempat yang mulia, tempat yang Ustaz dah gambarkan tadi pernah juga dilalui oleh baginda Nabi SAW. Dan mungkin kejap lagi kita nak sambung pula apa antara amalan yang boleh membawa kita kepada mengetuk pintu langit. Mungkin ada yang kata bercakap juga ni kes ketuk-ketuk pintu rumah, tiba-tiba ketuk pintu rumah yang tengah viral kita lagi hari Ya. pintu langit dan apakah kelebihannya, nanti kita akan sambung untuk topik Jumaat hari ini. Kita nak berehat kejap Ustaz, kejap lagi kita sambung. Baik, insya-Allah. Jumaat kita ya, dan sahabat-sahabat kita juga yang sedang menonton dan juga sedang mendengar pagi ni, kalau menonton di Facebook khususnya boleh kongsikan anda sedang mendengar dari mana. Kan, dan juga untuk mencatat-catat nota ataupun ilmu yang Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari kongsikan pagi ini. Ya, betul. Yang tengah tonton kami pun kalau nak kongsikan apa saja nota-nota yang telah yang Ustaz nyatakan dalam topik kita hari ini, termasuk juga kalau ada yang tanya soalan tu, anda boleh ajukan terus saja ke Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM, termasuk juga di WhatsApp kami 01129004 004 ya. Seketika terus dengar Warna Pagi di IKIM Inspirasi Info dia Islami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Panci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 secara dalam talian e-Census dilanjutkan sehingga 21 Disember 2020. Tunaikan tanggungjawab anda demi Malaysia tercinta. Layari www.mycensus.gov.my untuk maklumat lanjut. Sekarang ni banyak dah buat online ya? Betul. Mawib pun dah mudahkan kita. Kalau nak menderma, bayar fidyah, bayar kafarah ataupun nak sumbangkan wang, semua dah boleh buat secara online. Baru aku teringat bulan puasa baru ni. Aku bayar zakat fitrah pun online je kepada Mawib. Betul tu. Lebih mudah, cepat dan menjimatkan masa. Aku kena tanya isteri aku ni, ganti puasa macam mana? Kalau terpaksa bayar fidyah, boleh bayar secara online. Untuk guna kemudahan ni, layari ebaitulmal.mawib.gov.my. Ulang sekali lagi. ebaitulmal.mawib.gov.my. Isteri aku ni seorang yang gigih dan sentiasa ceria. Awal pagi dia siapkan sarapan untuk aku dan anak-anak. Tidak lupa minuman kopi Bali Munawarah A yang aku bancuh khas untuknya. Kemudian dimulakan perniagaan online-nya. Malam pula dia memasak untuk kami sekeluarga. Aku sangat bersyukur kepada Allah kerana memberi aku seorang insan yang sangat rajin dan berdedikasi. Terima kasih Abang. Tiap-tiap hari Abang bancuhkan saya kopi Bali Munawarah ini. Layari www.smartcoco2u.com atau FB Smart Coco A+ untuk membuat pesanan kopi Bali Munawarah A sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. Alif, nak ke mana tu? Nampak tergesa-gesa. Ikram, sihat ke? Maaf lah, aku dah lambat nak pergi kelas ni. Sambung belajar lagi ke Alif? Taklah. Aku sertai kursus di Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi? Kursus apa tu Alif? Macam-macam kursus berkaitan koperasi, Ikram. Untuk usahawan, macam awak pun boleh sertai. Tadbir urus koperasi, perniagaan, pelancongan dan kesihatan, peladangan, macam-macam lagi lah. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi 03-7964-9000 atau layari www.ikkm.edu.my, Facebook, Instagram, Twitter. Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia menerajui kecemerlangan. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kopo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat.
Skim Perlindungan Takaful MySalam atau MySalam dirangka untuk golongan B40 telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2019 dan diperluas pada 1 Januari 2020. Manfaat skim termasuk pembayaran tunai RM8,000 dibayar sekali seumur hidup apabila didiagnosis salah satu daripada 45 penyakit kritikal dan pembayaran tunai RM50 semalam bagi hospitaliti sehingga 14 hari setahun. Apakah makanan sunnah dan apakah perbezaannya dengan pemakanan sunnah? Sejauh manakah keberkesanan produk-produk tersebut perlu dibuktikan melalui kajian dan penyelidikan? Apakah cabaran dalam isu pemakanan halal dan hak-hak pengguna Islam untuk mendapatkan makanan halal serta berkhasiat? Semuanya dibahaskan dalam buku Makanan Antara Sunnah dan Sains, terbitan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03 6204 6389 atau 03 6204 6388. Dapatkan sekarang. Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini berteman Kampian dan juga Hazwan di Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama menerusi rancangan topik Jumaat hari ini membawakan tajuk Mengetuk Pintu Langit bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari pagi ini ya. InsyaAllah, terima kasih sahabat-sahabat kita, ada yang jauh dari Singapura, dari serata Malaysia, dan juga insyaAllah boleh sharekan lagi biar ramai lagi dapat dengar perkongsian Al-Fadhil Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari pada pagi ini. Tadi Ustaz dah cerita mukadimah Ustaz kan tentang maksud mengetuk pintu langit. Jom kita cerita pula macam mana mungkin kalau ada caranya atau amalannya Ustaz. Silakan Ustaz. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Jadi saya sebutkan pada mukadimah kita punya perbincangan tadi, dimaksudkan dengan mengetuk pintu langit ni adalah kita merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, kita mengalah dan tunduk di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mengharap dan merintih keridaan Allah, merintih dan mengharap supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memandang kepada kita tanpa melihat kepada kekurangan-kekurangan yang ada kepada kita, memustajabkan doa kita dan mengkabulkan hajat kita. Inilah maksud daripada mengetuk pintu langit, dan kita inginkan bahawa amalan-amalan yang kita lakukan, diri kita yang ketika hidup di dunia ini tidaklah meletakkan harapan supaya diri kita ni dilihat oleh manusia-manusia dan kita membanggakan diri kita dengan pujian-pujian yang datang daripada penduduk-penduduk bumi. Sebab tu kita tidak pernah mendengar tajuk mengetuk pintu bumi. Kita biasa dengar tajuk mengetuk pintu langit. Maksudnya di situ ialah kita tidak pernah mengharapkan untuk berdiri di hadapan mana-mana pintu yang berada di atas muka bumi, tetapi yang kita harapkan adalah untuk berdiri di hadapan pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi kita pernah sebutkan keburukan ataupun pernah menyebutkan tentang mencela kepada orang-orang yang berdiri di hadapan pintu-pintu pemerintah. Maksudnya di sini adalah mengampu, maksudnya di sini adalah mengharapkan sesuatu balasan dari segi keduniaan sehingga menjual agama untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan balasan dari segi material atau dari segi harta daripada pemerintah. Jadi maksudnya di sini kita diajarkan untuk sentiasa mengharap dan berada di hadapan pintu rahmatnya Allah, tidak meletakkan harapan kepada manusia, tidak meletakkan apa yang kita ingin sampaikan, apa yang kita nakkan di dalam kehidupan di atas dunia ini hanya semata-mata sentiasa mengharap kepada manusia. Jadi kalau kita tidak mengharap kepada manusia, jadi kita tidak kisah dengan apa-apa yang berlaku di sekeliling kita. Kalau ada orang yang menzalimi, kalau ada orang yang mendapatkan sesuatu yang kita tidak dapat, kalau ada orang yang diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih yang kita tidak dapat, maka kita tidak akan merasa kita panggil macam jealous, kita tidak akan merasa demikian, kerana kita yang kita inginkan adalah berdiri di hadapan pintu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak pernah ingin untuk berdiri dan mengetuk pintu-pintu rumah manusia-manusia di atas muka bumi ini untuk mendapatkan habuan daripada mereka. Jadi di dalam hal ini juga
di antara perkara yang mungkin kita boleh mengambil faedah, kita boleh mengambil sebagai motivasi kepada diri kita, bagaimana hidupnya orang-orang soleh di zaman dahulu, yang mereka ini kalau dari segi muamalat mereka dengan penduduk-penduduk dunia atau orang-orang yang hidup pada zaman mereka, orang-orang seperti ini tidaklah terkenal sangat pun. Tetapi Masya Allah, Tabarakallah, mereka ini terkenal dengan apa kita panggil gelaran-gelaran yang diberikan oleh orang-orang saleh. Bahkan pernah disebutkan secara tidak langsung di dalam hadis oleh baginda Nabi sekalipun, bagaimana orang-orang seperti ini yang terkenal di kalangan penduduk langit, tetapi mereka mungkin tidak terkenal di kalangan penduduk bumi. Itu cuba lihat saja bagaimana seorang daripada kalangan tabi'in, seorang daripada kalangan tabi'in yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni. Mungkin nama ini tidak asing bagi kita, tapi beliau ini pernah diberikan julukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, kerana Uwais bin Amir Al-Qarni dia hidup satu zaman dengan Nabi, cuma tidak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah sampai ke kota Madinah, tetapi waktu dia sampai, baginda Nabi tidak ada di kota Madinah, menyebabkan dia terpaksa pulang semula untuk berkhidmat kepada ibunya. Walhasil yang saya nak masukkan di sini, Uwais bin Amir Al-Qarni yang Nabi kita pernah sebutkan kalau beliau ini bukanlah orang yang terkenal di kalangan orang-orang yang hidup pada zaman tersebut, bahkan tak dikenali pun oleh orang-orang kampungnya, pun tak kenal siapa nama Uwais bin Amir Al-Qarni, tapi beliau cukup terkenal di hadapan ataupun di sisi penduduk langit, iaitu di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya kita di atas muka bumi ini, kita belum cukup kita tidak boleh berbangga pun sebenarnya bila diri kita ni famous, bila diri kita ni terkenal di hadapan penduduk bumi. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana diri kita, bagaimana nama kita disebut di kalangan penduduk langit, di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau satu orang yang berbangga-banggakan dengan followersnya di Facebook, followersnya di Instagram mungkin berjuta-juta, tetapi berapa banyak para malaikat? Adakah sama berjuta para malaikat juga yang jadi dia punya followers? Maksud jutanya para malaikat yang menjadi followers di sini. Bagaimana kita harapkan juga ramainya orang yang mengenali diri kita di atas muka bumi ini, maka kita ingin juga nama kita ni disebut oleh demikian ramai para malaikat di sisi para malaikat di langit Allah Subhanahu wa taala. Ini baginda Nabi kita ajarkan di dalam hadis. Bukankah Nabi kita sebutkan di dalam hadis bahawa di antara waktu-waktu di mana pintu langit ini terbuka, maksudnya cepatnya doa kita mustajab. Di antara yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, waktunya adalah ketika mana kita dengan merendahkan diri kepada Allah, kita merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah, kita berzikir kepada Allah di tengah malam. Ini Nabi kita sebutkan di dalam hadis. Kerana pada tengah malam Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluk-makhluknya yang ingin datang kepada Allah, yang ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sebutkan di dalam hadis bahawa Allah bertanya kepada para malaikat, hal min sa'ilin fa'atih, adakah pada malam ini daripada kalangan hamba-hamba aku yang meminta kepada aku, fa'atih, maka aku akan berikan kepada mereka. Hal min da'in fastujibalahu, adakah daripada kalangan hamba aku yang ingin berdoa kepada aku, maka aku akan mustajabkan doanya. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, adakah daripada kalangan hamba-hamba aku yang memohon ampun kepada aku dan aku akan ampunkan mereka. Jadi ini contoh bagaimana cara atau keadaan diri kita ini disebut di sisi penduduk langit oleh di sisi para malaikat. Ketika bila? Ketika kita ini memohon sesuatu kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita bermunajat kepada Allah, ketika kita qiyamul lail pada tengah malam, saksikanlah itu adalah waktu kita ini akan menjadi terkenal di kalangan penduduk langit.
Jangan risau dengan Facebook kita tak ada orang like mungkin. Jangan risau dengan kita tidak ada followers di Instagram. Kita bangun tengah malam, solat 2 rakaat, baca Quran, baca zikir, dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, istighfarnya dengan apa tengah malam, insya-Allah pada saat itu kita sudah punyai demikian banyak daripada followers daripada kalangan para malaikat yang sedang menyebut-nyebut nama kita di kalangan penduduk langit, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala membanggakan diri kita di hadapan para malaikat sehingga Allah sebutkan kepada para malaikat, wahai para malaikat, lihatlah hamba aku ini fulan bin fulan yang sedang meminta sesuatu kepada aku kerana dia tahu bahawa tidak ada tempat untuk dia memohon kecuali kepada aku. Ini adalah saat yang patut untuk kita rebut, iaitu waktu di mana kita ini sudah terkenal, nama kita disebut di kalangan penduduk langit. Saya ingin juga bawakan satu kisah yang lain juga. Dahulu di Yaman, ada satu kisah yang sangat terkenal diceritakan oleh para guru-guru kami, iaitu satu kisah di mana satu rombongan daripada orang-orang soleh yang masuk ke suatu kampung. Bila mana mereka masuk ke suatu kampung pada waktu malam, maka mereka lihat ada satu rumah yang usang, rumah yang serba sederhana, rumah yang pemilik rumah atau orang yang duduk di dalam rumah tersebut bukanlah orang yang terkenal pun di kalangan orang-orang kampung tadi. Maksudnya bukanlah orang alim, bukanlah ulama yang besar yang mengajar ke, yang bagi ceramah ke, orang biasa yang duduknya dia di kampung tu pun orang tak tahu apa nama kedudukannya bagaimana. Walhasil bila satu kumpulan orang-orang saleh ni masuk ke kampung tersebut pada waktu malam, subhanallah, dilihat satu cahaya daripada bumbung, daripada atap rumah tadi, keluar cahaya sehingga menembusi langit. Cahaya tadi tu sampai ke langit sepanjang malam. Jadi kumpulan orang-orang soleh ni datang ke rumah orang tadi, mengetuk pintu, Assalamualaikum. Orang tadi pun keluar, bukan orang alim, bukan orang besar, bukan orang yang terkenal di kalangan penduduk kampung tersebut. Satu orang biasa, orang tua biasa keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi, ahlan wa sahlan. Siapa kamu? Daripada mana kamu? Katanya. Kumpulan orang-orang soleh ni memberitahu, ya fulan, kami melihat sepanjang malam rumah kamu ini cahaya yang menembusi bumbung rumah kamu ni sehingga ke langit Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kamu dan apakah amalan-amalan yang kamu lakukan di rumah kamu ni? Katanya dengan suara yang begitu rendah diri, katanya, tidaklah ada amalan-amalan besar yang aku lakukan kecuali tidak ada satu tempat pun yang kamu boleh pijak di dalam rumah aku kecuali di semua tempat tersebut aku pernah mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Yakni tidak ada ruangan di rumahnya kecuali setiap ruangan yang ada di rumah aku ni sudah pernah aku duduk di situ dan mengkhatamkan Al-Quran. Maksudnya di ruangan tamu dikhatamkan Quran, di ruangan dapur pun pernah duduk khatam Quran, di ruangan makan pun pernah duduk di situ khatam Quran, di rumahnya 2 tingkat, di setiap tangga nak naik ke rumahnya pun pernah diduduk di setiap anak tangga mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Demikian rumah-rumah yang dibaca Al-Quran oleh kita, maka rumah kita ni akan dilihat oleh penduduk langit, bercahayanya rumah kita seperti mana kita pada waktu malam melihat bintang yang ada di langit akan bercahaya, berkelip-kelip cahaya. Walaupun bintang itu demikian jauh pun kita daripada sini boleh nampak bintang tu bercahaya. Macam mana kita melihat daripada bumi, kita dongakkan kepala kita boleh nampak bintang yang bercahaya. Demikianlah juga para malaikat daripada langit akan nampak rumah-rumah yang dibacakan di situ Al-Quranul Karim, maka rumah-rumah tersebut akan bercahaya dan cahayanya itu akan sampai kepada di sisi para malaikat di langit Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya bagi tahu daripada kisah-kisah seperti ini ialah bahawa kita inginkan diri kita ini bukan dipandang mulia oleh penduduk bumi. Kita tidak dapat apa-apa pun ketika diri kita ni dipuji oleh manusia. Kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak dapat apa-apa ketika kita ni dikenali oleh ramai orang.
kita juga tak dapat apa-apa ketika kita ini disebut baik, kita ini orang baik, yang disebut adalah mulut-mulut manusia, itu pun kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalaulah diri kita ini, nama kita ini yang perlu untuk kita merisaukan, nama kita ini berapa banyak kali pernah disebut oleh para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kali pertemuan-pertemuan yang pernah berlangsung di antara kita dengan para malaikat di tengah-tengah malam, ketika kita sujud kepada Allah, ketika kita bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah pada waktu tengah malam, berapa banyak kali pernah berlaku keadaan-keadaan seperti itu, yang pastinya keadaan itu diri kita akan menjadi cukup terkenal di hadapan para malaikat, dan waktu itu sebenarnya kita ini sudah berjaya mengetuk pintu langit. So inilah keadaan-keadaan, waktu-waktu yang tidak boleh untuk kita ketinggalan, untuk kita memperbanyakkan di dalam hidup kita. Saya pernah juga dengarkan satu kisah, satu ceramah daripada Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, salah seorang daripada guru kami, berasal daripada Yaman. Satu hari beliau pergi menziarahi seorang ulama yang besar di suatu negara, maka disebutkan di hadapan orang alim tadi tentang kehebatan ilmu yang ada kepada si alim tadi, kedudukan yang mulia yang ada kepada orang tersebut di sisi orang Islam yang ada di negara tadi. Maka disebutkan tentang kehebatan diri orang alim tadi di hadapannya, berjujuran air mata orang alim tadi. Ditanya oleh Habib Ali Al-Jufri, apakah perkataan-perkataan aku ni menyakitkan kamu sehingga kamu menangis bila aku menyebutkan kebaikan-kebaikan dan memuji kamu? Katanya, aku takut kalau aku ini yang kamu sebutkan tentang aku ini dikenali oleh orang-orang yang ada di negeri ini sebagai orang baik, aku ini disebut-sebut, aku ini sekian, tapi aku takut kalau aku ini tidak pernah sekalipun disebut di sisi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin kita risaukan adalah diri kita ni, berapa banyak kali nama kita pernah disebut di hadapan para malaikat. Kita ini ada berapa banyak followers daripada kalangan para malaikat. Kita ini pernah berapa banyak kali amalan-amalan yang pernah kita lakukan, yang pernah diangkat sebagai tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit untuk menjadi saksi kepada kita nanti di hari akhirat. Ini yang perlu dan ini yang sepatutnya sentiasa ada pada diri kita. Allahu a'lam. Allah, subhanallah. Terima kasih Ustaz. Kisah-kisah yang menarik Ustaz Bashir kongsikan tadi, dan juga muhasabah untuk kita bersama. Kita nak bercerita tentang macam mana, apa, di mana kita duduk, apa yang kita buat semua tu akan jadi saksi amalan kita lah Ustaz kan. Jadi wahai para attention seekers, biasa orang sebut attention seekers, orang akan nampak macam nak cari perhatian manusia, tapi kalau boleh kita cari perhatian mereka yang di langit supaya kita nampak kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang kita buat. Cuma ada satu soalan, kita bacakan dulu soalan daripada sahabat kita Muhammad Nur Ibrahim. Apa pandangan Ustaz, tanya beliau, tentang orang yang kuat ibadatnya, tapi mulut tak dapat jaga. Yang kita risau juga, kita nak perhatian daripada para malaikat dengan amalan-amalan kebaikan, tapi sebaliknya kita diperhatikan kerana amalan-amalan kemaksiatan wa'niyazubillah yang turut disaksikan oleh para malaikat juga Ustaz. Mungkin kejap lagi kita sambung Ustaz untuk pusingan Mai tak hidup lah untuk pusingan ketiga Topik Jumaat, dan terus bersama kami di Warna Pagi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Al-Quran itu kalamullah, petunjuk bagi insan beriman, diturunkan kepada Nabi junjungan kita, yang mengandungi 114 surah.
berkat dan berbahagialah bagi yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya. Burak Oil. Minyak berkualiti. Burak Oil. Pilihan community. Burak Oil. Prestasi tidak diragui. Pilihan tempatan, pilihan Malaysia. Burak Oil, Burak Oil. Stesen community yang Burak Oil. Penerima Bantuan Sari Hidup atau BSH yang layak menerima MySalam adalah individu berumur antara 18 hingga 65 tahun dan pasangan, individu bujang berumur 40 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada 24,000 setahun. Individu OKU berumur antara 18 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada 24,000 setahun. Wow! Simpan dalam SSPN boleh dapat pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga RM8,000. Tak sia-sia saya rancang kewangan pendidikan anak-anak dengan SSPN. Memang berbaloi. Berpeluang juga menang hadiah cabutan Wow SSPN I Plus bernilai RM1 juta berupa Mercedes-Benz dan wang tunai. SSPN, pelan simpanan terbaik untuk ibu bapa dan anak-anak. Rebut peluang sebelum 31 Disember ini. Layari lovesspn.com untuk info. Tetakluk terma dan syarat. Mereka yang layak untuk skim MySalam akan dimaklumkan melalui SMS bermula daripada 1 Mac 2019. Sebarang pertanyaan atau semakan melalui skim MySalam boleh dilakukan melalui kios-kios perkhidmatan kami di Hospital Panel yang berdekatan, iaitu Hospital Kerajaan, Hospital Universiti dan Hospital Angkatan Tentera. Menerusi email kami di info@mysalam.com.my atau menghubungi talian MySalam di 1300 888 938 yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk mendapatkan bantuan lanjut. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria, riang sepanjang masa, minuman lazat, sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing, kakak pun mahukanlah susu kambing, adik mahukanlah susu kambing. Kau tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Apakah makanan sunnah dan apakah perbezaannya dengan pemakanan sunnah? Sejauh manakah keberkesanan produk-produk tersebut perlu dibuktikan melalui kajian dan penyelidikan? Apakah cabaran dalam isu pemakanan halal dan hak-hak pengguna Islam untuk mendapatkan makanan halal serta berkhasiat? Semuanya dibahaskan dalam buku Makanan Antara Sunnah dan Sains, terbitan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03 6204 6389 atau 03 6204 6388. Dapatkan sekarang. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang terus saja bersama kami pada waktu ini bertemankan Pia dan juga Hazwan di Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama menerusi rancangan topik Jumaat yang anda boleh tonton secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Dan jangan lupa untuk sharekan juga video ini. Topik kita hari ini tentang mengetuk pintu langit bersama Al-Fadhil Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari pagi ini. InsyaAllah. Dan Ustaz, kita macam mana Ustaz nak sambung sikit ke ataupun nak jawab soalan sahabat kita tadi Ustaz? Ya. Boleh jawab soalan. Okay. Mungkin cuma ada satu lagi kat WhatsApp, kalau boleh kita combine, gabung soalan sahabat kita yang bertanya tentang amalan juga. Ya, katanya kalau bangun untuk solat malam, baca Quran dan juga berzikir semua Ustaz, tapi dia tak berdoa, dia hanya harapkan Allah tahu apa isi hatinya untuk tunaikan segala permintaan dia. Adakah Allah juga akan tunaikan permintaan hamba-hambanya? Adakah itu juga menepati tentang amalan-amalan untuk mengetuk pintu langit tu Ustaz? Silakan Ustaz. Silakan Ustaz, tafadhal. Ya, baik.
So kita ada dua soalan tadi kan. Yang pertama bertanya mengenai bagaimana kita di dalam berbuat begitu banyak amal-amal baik tapi pada masa yang sama lidahnya tidak dijaga ya. Jadi kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh baginda Nabi dalam hadis. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik atau lebih baik diam. Jadi cuba kita lihat bagaimana Nabi kita menyuruh kepada kita di dalam menjaga kita punya perkataan, sehingga Nabi kaitkan man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. So dikaitkan untuk tuntutan untuk bercakap dengan percakapan yang baik, untuk menjaga kita punya lidah. Nabi kita kaitkan dengan perkara yang paling besar dalam rukun iman, iaitu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi seolah-olah nak diberitahukan di sini bahawa orang yang tidak menjaga lidahnya, jangankan amal-amal kebaikan yang dia buat itu tidak akan dipandang, bahkan imannya pun akan diragukan. Imannya pun tidak akan sempurna kerana lidahnya yang tidak dijaga. Jadi kalau kita lihat Al-Imam Al-Ghazali sebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah bahawa lidah ini adalah paling banyak yang akan menarik manusia ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu lidah ni Allah Ta'ala jadikan lidah ni special, ya. Lidah kita ni sangat special. Specialnya lidah kita ni, sehingga kan lidah ni adalah antara anggota tubuh badan kita yang paling terakhir sekali hilang dia punya fungsi ketika nyawa kita dicabut oleh malaikat. So kalau nyawa ni dicabut oleh para malaikat ni, roh kita ni akan ditarik keluar daripada ubun-ubun sini. Daripada sini akan ditarik roh keluar. So roh ni bila ditarik keluar, dia akan mematikan daripada bawah ke atas. Maksudnya kaki akan mati dulu, kemudian lutut, kemudian atas sampai ke kerongkong. Kemudian selepas ketika roh kita ni berada di kerongkong, waktu itu di bawah ni tangan kaki semua dah tak gerak dah. Semua anggota-anggota tubuh badan kita lain dah tak ada function. Tapi ketika itu lidah kita masih boleh function lagi. Jadi Allah Ta'ala jadikan lidah ni istimewa. Dia punya kadar hidupnya, dia punya penggunaannya begitu sampai kepada hujung hayat. Dan lidah itu juga adalah anggota tubuh badan manusia yang paling banyak menarik manusia ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, beliau biasanya kalau keluar di siang hari untuk berjumpa dengan orang, maka kebiasaannya akan letakkan satu batu kecil di bawah lidahnya. Diletakkan batu di bawah lidahnya. Bila mana ditanya, kenapa kamu letakkan demikian? Katanya supaya aku kurang bercakap. Jadi supaya tidak bercakap perkara-perkara yang tak ada faedah. Jadi sekarang ni kita punya lidah digantikan dengan kita punya tangan, kita punya jari. Jadi yang menjadi wakil kepada kita punya lidah, yang melakukan kerja-kerja lidah ni adalah kita punya jari, yang kita type di Facebooknya, yang kita komen di Facebooknya, yang kita komen di Instagramnya, di WhatsAppnya. Itulah sebenarnya menjadi tentera kepada kita punya tangan yang patut untuk kita berjaga-jaga dengannya. Soalan yang kedua tadi bertanyakan tentang apa tadi, Pian? Tentang doa. Amalan banyak tapi doa dia kata Allah tahu apa isi hati aku. Tak ada doa lah. Okay, baik. Jadi memang Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, hatta isi hati kita pun diketahui oleh Allah. Tetapi kita ini dituntut sebagai tanda kita ini adalah orang yang betul-betul merintih dan memohon kepada Allah, dan kita merasakan diri kita ini tidak akan dapat apa-apa kecuali ketika kita memohon kepada Allah. Maka dalam keadaan seperti itu, seharusnya untuk kita menadah tangan meminta kepada Allah. Seharusnya kita menunjukkan diri kita yang menundukkan diri kita kepada Allah, yang pasrahkan diri kita di hadapan kekuasaan Allah, ditambahkan dengan kita mengangkat tangan, dan ketika kita memohon kepada Allah, pastinya Allah Ta'ala akan lebih memustajabkan. Di dalam hadis kata Nabi SAW, innallaha yastahi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala merasa yastahi an yarudda safiran, untuk menolak doa seorang hamba manusia ketika mana tangannya diangkat untuk memohon kepada Allah macam ni, kan? Maksudnya mengangkat tangan macam ni dan memohon kepada Allah, Allah Ta'ala segan untuk menolak permintaan tersebut. Kerana waktu itu kita ni kalau istilahnya memohon macam ni, ini kan macam pengemis, betul? Orang kalau nak mengemis,
Orang kalau nak mengemis, adakah kita pernah nampak orang mengemis tangannya masuk kocek macam ni? Bang, tak ada orang mengemis macam tu. Tak ada orang mengemis tangannya ikat macam ni. Tak ada. Orang mengemis ni dia tunjukkan dirinya yang begitu hina di hadapan orang yang ingin dia minta, supaya nampakkan dirinya di hadapan orang yang dia sedang minta. Kalau orang tu tak bagi, dia tak boleh nak hidup lepas tu dah. Itu falsafah orang yang meminta. Orang mengemis tangannya begini dengan mukanya, dengan tundukkan dirinya. So demikianlah sebenarnya keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin memohon kepada Allah, Allah Taala suka untuk memandang kita dalam keadaan kita ni seperti mengemis, kita ni merintih kepada Allah. Tetapi kalau soalannya ditanyakan, adakah apa yang terlintas di dalam hatinya itu diketahui oleh Allah? Ya, juga diketahui oleh Allah, tetapi Allah lebih menyayangi bila mana kita menunjukkan diri kita berada dalam keadaan sifat orang yang sedang merintih dan mengemis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah maknanya kena bersungguh-sungguh juga Ustaz ya, kita Ya, bila betul. daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun memang kita yakin Allah mendengar wa imma bisikan dalam hati pun, tapi masya-Allah kita betul-betul memintanya dengan kesungguhan. Jadi Ustaz, mungkin kalau nak sambung sikit, bagaimana amalan-amalan tertentu untuk mengetuk pintu langit? Ada syarat-syarat tertentu Ustaz untuk mereka, para abid yang nak mengetuk pintu langit ni Ustaz? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai satu motivasi juga kepada kita, baginda Nabi kita SAW sebutkan di dalam hadis, bila mana matinya orang-orang saleh yang beribadah kepada Allah, maka bakatis samawati wal ard, akan menangis langit dan juga bumi. So matinya orang saleh, orang baik, orang yang beribadah kepada Allah, bila mana mati, maka yang akan menangis bukan hanya ahli keluarganya, yang akan tangisi bukan hanya orang-orang di sekelilingnya, kenalan-kenalannya, tapi yang akan tangisi kematian orang-orang saleh, kata Nabi, bakat ahli samawati wal ard. Yang akan menangis adalah langit dan juga bumi, serta penduduk-penduduknya pun akan menangis. Jadi menangisnya langit dengan kematian orang-orang saleh, sebab langit sudah lagi tidak berpeluang untuk menjadi laluan supaya diangkat amalannya kepada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nangisnya langit kerana langit sudah lagi tidak boleh berkhidmat untuk menjadi asbab kepada amalan orang soleh ini untuk diangkat, kerana orang soleh ini sudah meninggal dunia. Demikian juga bumi pun akan tangisi kematian orang-orang soleh, kerana dengan matinya orang soleh ini, maka bumi juga tidak lagi berpeluang untuk menyediakan dirinya sebagai tempat-tempat yang akan beribadahnya orang saleh ini. Jadi sebagai motivasi kepada kita, kita ini hidup di atas muka bumi pun kita mengharapkan nama kita, kedudukan kita di kalangan penduduk langit. Ketika matinya kita pun sebenarnya kita tidak harapkan penduduk dunia pun sebenarnya. Kita juga mengharapkan kalau matinya kita, adakah hanya ditangisi oleh ahli keluarga kita yang terdekat, atau matinya kita juga ditangisi oleh penduduk langit, ditangisi oleh langit, ditangisi oleh makhluk-makhluk Allah yang lain yang berada di atas muka bumi. Saya ingin kongsikan juga sebagai satu kisah yang akan memotivasikan kita, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh As-Sulami radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh As-Sulami radhiyallahu anhu wa arda, seorang sahabat Nabi SAW yang berkulit hitam. Hitamnya Sa'ad bin Mu'adh ini dikatakan lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Beliau ni masuk Islam, memeluk agama Islam pada umur 31 tahun. Dan Sa'ad bin Mu'adh As-Sulami ni, dia ni setiap kali ingin meminang wanita, maka pasti wanita-wanita itu akan tolak kerana keadaan fizikalnya yang begitu hitam kulitnya. So satu hari baginda Rasulullah SAW menyuruh Sa'ad bin Mu'adh As-Sulami ini untuk meminang seorang perempuan yang paling cantik di negeri itu waktu itu. Seorang perempuan yang paling cantik namanya Atiqah binti Amr. Perempuan yang sangat cantik. Jadi Sa'ad bin Mu'adh, walaupun sebelumnya dia dah banyak kecewa dah, banyak pinangannya ditolak, tetapi ini atas arahan Rasulullah, pastinya akan ada hikmah. Dia pun pergi
ke rumah perempuan tadi dan berjumpa dengan ayah kepada perempuan tadi dan memberitahu kalau hajatnya yang datang untuk meminang anak perempuannya sekian-sekian. Maka subhanallah, bapa perempuan tadi bila mana nampak yang datang tu adalah seorang lelaki yang berkulit sangat hitam untuk meminang anak perempuannya yang sangat cantik, maka bapanya pun marah dan menghalau keluar Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu arda daripada rumahnya. Sa'ad bin Mu'adz pun keluar dengan keadaan yang kecewa lagi. Dah berapa banyak kali pinangannya ditolak. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'adz As-Sulami ini nak balik ke pangkuan Rasulullah dengan kecewa nak bagi tahu kepada Nabi kalau pinangannya ditolak oleh bapa kepada perempuan tadi keluar daripada biliknya dan tanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa kamu tolak pinangan lelaki yang dihantar oleh Rasulullah?" Maka baru ayahnya tahu kalau kedatangan Sa'ad bin Mu'adz As-Sulami ini meminang anaknya adalah utusan daripada Nabi. Maka ayahnya cepat-cepat keluar daripada rumah dan berlari untuk pergi berjumpa dengan Nabi sebelum daripada Sa'ad bin Mu'adz datang jumpa Nabi SAW kerana rasa bersalah kepada Nabi kerana ini utusannya Rasulullah. Maka akhirnya ayahnya pun sampai kepada Rasulullah sebelum lagi daripada Sa'ad bin Mu'adz sampai dan memohon maaf kepada Nabi dengan dia tadi menolak utusan Nabi untuk meminang anaknya dan dia pun bersedia untuk menikahkan anaknya dengan Sa'ad bin Mu'adz As-Sulami, sahabat Nabi SAW. Dan Sa'ad bin Mu'adz pun sampai, maka Nabi pun bertanya kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, ini orang lelaki tadi yang menolak kamu punya pinangan, sekarang ini dia sudah terima. Apakah kamu punyai persediaan dari segi harta untuk berkahwin?" Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Tidak ada ya Rasulullah." Maka kata Nabi kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Ya Sa'ad, kau pergilah berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf, pergi berjumpa dengan Abu Bakar, pergi berjumpa dengan Ali, mintalah kepada mereka sedikit wang untuk bekalan kamu nak kahwin." Maka Sa'ad bin Mu'adz pun pergi jumpa tiga orang ni. Jumpa Sayyidina Abdurrahman bin Auf, jumpa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jumpa Sayyidina Ali untuk minta duit nak kahwin. Mereka pun bagi, akhirnya cukup sampai 80 dinar waktu tu dikumpulkan oleh Sa'ad bin Mu'adz untuk perkahwinan. Maka Nabi menyuruh Sa'ad bin Mu'adz untuk menggunakan 40 dinar untuk perkahwinannya dan 40 dinar lagi untuk persiapan selepas perkahwinan. Maksudnya nak buat belanja rumah ke untuk makan minum, 40 dinar untuk persiapan kahwin. Persiapan kahwin ni biasalah, beli makanan-makanan, nak buat walimah, nak buat apa kenduri apa semua kan. 40 lagi simpan untuk lepas kahwin. Subhanallah, waktu itu Sa'ad bin Mu'adz yang dah seronok pinangannya diterima dan akan berkahwin dengan wanita yang paling tercantik yang ada di situ, dengan gembiranya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu arda pergi ke pasar untuk membeli peralatan-peralatan, membeli persiapan perkahwinan, membeli makanan-makanan, nak beli makanan atau apa-apa persiapan majlis. Subhanallah, dalam perjalanan beliau sampai ke pasar, dah sampai ke pasar dan sedang membelik-belik barangan-barangan, dah pegang dah pun ini barang-barang yang dia nak beli untuk persiapan perkahwinan, sedang membelik-belik, tiba-tiba dia terdengar satu seruan untuk berjihad. Jadi dapat panggilan daripada baginda Rasulullah SAW untuk mengumpulkan kaum muslimin yang ada di Madinah berkumpul cepat-cepat untuk berjihad. Kalau tak silap waktu itu perang Uhud. Semboyan perang Uhud telah berbunyi. Perang Uhud atau perang Khandaq, antara dua tu. Walhasil Sa'ad bin Mu'adz yang hatinya sedang berbunga-bunga untuk memilih barang-barang perkahwinan, tiba-tiba mendengar seruan jihad. Seruan jihad yang sampai daripada baginda Rasulullah SAW menyebabkan Sa'ad bin Mu'adz waktu itu yang hilang dia punya fokusnya untuk persediaan perkahwinan dan terus dia tinggalkan kedai yang sedang dia bilik-bilik barang-barang perkahwinan, terus gunakan 40 dinar tadi, pergi ke kedai yang menjual baju besi untuk beli baju besi, pergi ke kedai pedang untuk beli pedang, bahkan pergi ke kedai yang menjual kuda perang untuk membeli kuda perang dengan menggunakan 40 dinar, yakni gairahnya Sa'ad bin Mu'adz ketika mana mendengarkan bahawa seruan perang ini datang daripada baginda Rasulullah yang sudah beberapa kali ditolak pinangannya oleh perempuan waktu itu yang sedang bergembira. Dia buang kegembiraannya untuk berkhidmat kepada agama baginda Nabi SAW dan terus
pergi ke saf tentera-tentera Islam dan duduk paling hadapan sekali sehingga kedatangan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh ini tak diketahui oleh Nabi, bahkan tak diketahui oleh para sahabat, kerana waktu itu Sa'ad bin Mu'adh dia naik di atas kuda dan seluruh tubuhnya itu tertutup, yakni mukanya tertutup, badannya semua tertutup dengan pakaian perang, dengan kain dan sebagainya, sehingga dirinya tu tak dikenali. Bahkan ada daripada kalangan sahabat-sahabat ni tertanya-tanya, siapa ni lelaki ni, kita tak kenal siapa ni, sebab seluruh wajahnya tertutup. Kenapa Sa'ad bin Mu'adh buat begitu? Kerana dia risau, ini pengantin baru ni, malam ni nak bernikah ni. Bahkan sudah bernikah pun. Sudah bernikah, nak pergi beli barang untuk persiapan nak buat majlis. Malamnya tu akan, maaf cakap, akan duduk dengan isterinya. Ini siang hari dah pergi ke medan perang. Jadi dia tutup semua seluruh tubuh badannya supaya apa? Supaya baginda Rasulullah tak kenal dia. Supaya sahabat-sahabat tak kenal, kerana dia risau kalau Nabi tahu ini pengantin baru, yang masih berdarah manis kata orang Melayu, kalau pergi perang nanti jadi apa-apa. So dia tutup semua. Subhanallah, Sa'ad bin Mu'adh duduk di atas kuda perangnya dengan menggunakan pedangnya, dengan begitu duduk di barisan saf yang paling hadapan dan berperang dengan musuh Islam. Akhirnya kudanya terkena panah, terjatuh. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu wa arda pun waktu itu terkena panah dan terluka badannya, sehingga ketika Sa'ad bin Mu'adh bangun daripada, setelah jatuh daripada kuda, dia seng-sengkan dia punya lengan macam ni kan. Apa namanya ni? Dia angkat dia punya lengan. Angkat dia punya lengan. Waktu itulah baru sahabat-sahabat tahu ini adalah Sa'ad bin Mu'adh, kerana melihat tangannya yang begitu berwarna hitam. Waktu itu baru sahabat tahu, rupanya Sa'ad bin Mu'adh. Di hadapan Nabi SAW, Sa'ad bin Mu'adh mati syahid, terkena panah, terkena pedang. Subhanallah, ketika Sa'ad bin Mu'adh syahid, maka berita ni sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi ketika datang, melihat jenazah Sa'ad bin Mu'adh, pengantin baru yang belum lagi sempat untuk menyentuh isterinya yang cantik, kata Nabi, ihtazzal arash bimauti Sa'ad. Bergegarnya arash Allah Subhanahu wa ta'ala, menangisnya para malaikat di langit, menangisnya para malaikat di bumi kerana kematian Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu wa arda. Jadi orang-orang seperti ini, cuba kita lihat bagaimana kehidupan mereka, bagaimana pengakhiran hidup mereka, berkhidmatnya mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala, agama Rasulullah, sehingga kematiannya ditangisi oleh para malaikat yang berada di langit dan di bumi. Demikian orang-orang saleh ketika akhir umurnya, yang mana kedatangan mereka, roh mereka disambut oleh para malaikat. Ini yang kita inginkan di dalam hidup kita. Hidupnya kita ketika hidup di atas muka bumi, kita nakkan amalan-amalan kita disebut oleh para malaikat. Kita tidak mahu amal-amal baik kita disebut, dikomen oleh orang-orang di Facebook. Kita nakkan amalan kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Ketika matinya kita, kita nakkan amalan kita diangkat di sisi Allah, seperti mana kematian kita juga menjadi seolah-olah kematian Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh As-Sulami radhiyallahu anhu arda, yang baru Islam 6 tahun Islam. Demikian kematian Sa'ad bin Mu'adh. Saya ingat dah terlebih masa Pian dengan Hazwan. Saya akhir insya-Allah dan serahkan semula kepada Pian dan Hazwan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Cerita tadi tu membuatkan ramai sahabat-sahabat kita juga tersentuh. Ada yang menangis, bermuhasabah bersama. Kita harap apa yang Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari sampaikan hari ini, kita dapat jadikan panduan untuk kehidupan kita, insya-Allah. Moga-moga dapat kita mengetuk pintu langit, dan juga apa yang kita hajatkan, doakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dimakbulkan, insya-Allah, termasuk beroleh husnul khatimah ya Ustaz ya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini terima kasih banyak-banyak Ustaz untuk perkongsian topik Jumaat kita. Baik, sama-sama. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia sahabat-sahabat sekalian yang menonton dan mendengar topik Jumaat pagi ini bersama Al-Fadhil Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari. Jangan lupa ulangan kita hari Ahad jam 7 pagi. Ya, ataupun anda boleh tonton kembali di Facebook dan juga di YouTube channel IKIM. Okay? Kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Kita ada hebahan untuk anugerah pencinta nasyid